Assalamualaikum korang semua, apa khabar? So hari ni kita nak cari untung saham dalam stock market. So kita kena tahu macam mana nak baca charts, pasal ini cara yang paling strategik, paling taktikal dalam banyak-banyak cara nak cari untung dalam stock market. So kita kena tahu what is going on dengan market, apa yang traders tengah fokus on, and kita boleh tengok sama ada market ni nak gerak lagi tinggi ke ataupun lagi rendah, dia nak naik ke dia nak turun, sama ada stock market ataupun stocks directly. Kita akan tengok a few and cari kalau ada opportunities yang terang-terang menarik. Okay, so kalau korang baru ke channel Trader Fib, dalam channel ni kita ada fokus yang based on technical analysis. So tu maksud dia, kita cari trend first kali, second kita follow trend, and third kita take action. Okay, cari trend, follow trend, take action. 3 je. Nak kata susah tak susah, tapi dia perlukan disiplin. Okay, so apa yang kita maksudkan dengan 3 step ataupun 3 langkah ni, kita pergi terus pada charts and tengok. So biasanya kalau aku start masuk stock market nak tengok what is going on, aku akan guna a few websites. Antaranya ialah finviz.com. Korang pernah guna finviz.com? Pernah? Siapa yang pernah guna, komen dekat bawah. So finviz.com dia boleh tunjuk in one snapshot apa yang sedang jadi pada 3 major indexes US stock market. So ada Dow Jones, ada Nasdaq dengan S&P 500. Dow Jones dengan S&P ni broad base, dia across banyak sectors. Dia campur-campur sektor, ada sektor teknologi, ada sektor retail, ada sektor home building, real estate, ada sektor transportation. So ada banyak. Nasdaq ni lebih kepada sektor teknologi, syarikat-syarikat dekat dalam dia mostly dalam teknologi, innovation ataupun biotech punya space. Okay, so kalau korang nak tahu lebih detail about any of these indexes, korang boleh just google. Contohnya kalau korang nak tahu Dow tu apa, so korang boleh type Dow Components. So dia akan tunjuk semua 30 company yang ada dalam Dow Jones. Okay, website ni ngarut. Klik the next one, Dow Jones Industrial Average Components. What? Okay, kita lupa nak matikan notification. Sekarang notification tak keluar lagi. Okay, so Dow Jones punya components data not available. Wah, US stock market ni betul-betul tengah crash ni. Okay, pergi sini pula, CNBC Dow 30. Data semua hilang. Okay, so ni components untuk Dow Jones. Dalam tu ada 30 company. So ni semua company dia. Kalau korang kisah, kalau korang nak cari idea company mana nak invest, korang boleh cari dekat sini. Ataupun kalau tak ada idea, boleh start dekat sini. Ataupun boleh start dekat Finviz. Finviz ada banyak idea. So ni Dow Jones. So kalau kita nak tahu pasal Nasdaq pula, okay, so Nasdaq komponen dia apa, pergi sini, pergi ke Google and type situ Nasdaq components. Okay, and Nasdaq components tadi kita dapat daripada mana? Okay, Bachat ni pun bagus juga. So tekan bachat.com. And okay, ni semua components Nasdaq. So Nasdaq component dia ada 100. And kalau kita tengok semua teknologi, Apple Technology, Adobe Technology, Analog Devices, chip manufacturing, ADP, Automatic Data Processing. Tak ingat dia buat apa. Dia buat payroll satu masa dulu, payroll punya services ke software entah. Autodesk is a software company. AEP, Power, Align Technologies, Technology, Election is Pharmaceutical, Innovation, Genomics, Biotech, Applied Materials, Chip Manufacturing, Advanced Micro Devices, AMD, Chip Manufacturing juga, Amgen Biotech, Amazon Retail. So boleh kata semua teknologi. And kau boleh pilih nak cari idea nak invest kat sini, boleh juga. And last kali kita pergi pada S&P. So SP 500 components. Senang kan? Okay, list of S&P 500 companies kat Wikipedia pun boleh, Bachat pun boleh juga. So Bachat ni aku selalu guna. So korang boleh guna untuk dapatkan idea dekat sini. Okay, then these 3 akan tunjukkan one snapshot what is going on. Dow Jones tengah naik, Nasdaq tengah turun, S&P flatline. So kalau dia naik
kurang daripada 50 mata, turun kurang daripada 50 mata, pada aku tu macam flat, so tak kisah. Tengok over time dia naik ke turun dan kita decide. Okay, dekat sini ada market map, dia tunjukkan in one snapshot company-company based on sectors. So technology based sector ni company-company dia yang besar ni, maksudnya dia punya market cap besar, size dia dalam industri tu, dalam sektor tu, communications, consumer defensive, energy. So Exxon dengan Chevron tengah naik XOM, Exxon, CVX, Chevron. PG consumer defensive, PG Procter & Gamble, WMT Walmart, KO Coca-Cola, PEP Pepsi, healthcare J&J, Johnson Johnson, PFE Pfizer. So yang merah tu turun and yang hijau tu naik. And lagi terang dia color dia macam ni, PayPal turun 3%. So lagi terang, lagi signifikan dia punya pergerakan harga tu. Sama juga macam Tesla tengah turun 5%. So tu besar. Yang hijau yang terang ni energy, XOM, CVX, Oracle 6% naik. Adalah sebab dia tu. So kita tak kisah sangat sebab dia apa, pasal kita just nak fokus pada chart. Video ni pasal baca chart dan cari untung guna chart. And kat sini juga ada snapshot. Kita boleh kita tengok snapshot in terms of stock market, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, dan juga gold, natural gas, crude oil. Crude oil ni dia guna WTI punya harga. Nampak tu, crude oil WTI tu US punya harga. Kita nak tengok Europe ataupun global punya benchmark, kita boleh tengok Brent. So kalau kita tekan crude oil ni, tekan kat sini, dia akan bawa kita ke page minyak. So ni WTI, kita nak tengok Brent, kita tekan ni, crude oil Brent. So ni harga yang lebih relevan pada kita lah. So dia 69, dia tengah naik. Dulu paling tinggi dia 67, sekarang dia 69, dia dah ada breakout dekat situ. So trend menaik tu tahu macam mana, harga dia akan sentiasa lagi tinggi daripada kiri ke kanan. So ni harga rendah, ke kanan tinggi, ke kanan tinggi, ke kanan tinggi, ke kanan tinggi, ke kanan, okey, rendah sekejap dan tinggi. So crude oil tengah naik. Okay, so dalam stock market crude oil tu, kalau kita nak invest, kita cari aset macam kita kena buka chart dulu. Kita buka kita punya tools chart kita. So aku gunakan trading view. Korang boleh guna trading view kalau kau nak. Dia free and sangat senang, menarik nak guna. So kita nak tengok okay, so minyak, kita tengok ETF minyak. ETF ni maksudnya ada banyak company dekat dalam tu. In one stock kita boleh trade sektor tu. So ni sektor untuk energy. XLE dia punya simbol dia. So dia tengah naik, nampak daripada kiri ke kanan. Kalau harga dia lagi tinggi, itu maksudnya ada trend menaik. So kalau kita nak trade, kita jangan lawan trend. Nampak trend menaik, kita buka trade menaik. Okay, ramai orang dia try tu macam outsmart the market kan. Trend tu tengah naik, dia kata oh ni lepas ni turun ni, dia lepas kat situ dia rugi tu. Pasal contohnya kalau dia tengok sini kan, dia kata oh lepas ni turun ni, dia trade dekat sini kan, dia mungkin menang sekejap lah, tapi lepas tu dia rugi. Okay, kalau dia pegang, dia agak market, kalau dia rasa dia betul and market salah, then dia pegang, so rugi dia makin besar. Okay, and okay, so kita tengok dekat chart ni kan, daripada kiri ke kanan. Ni aku gunakan line chart warna hitam ni, and then ada garisan EMA 45 yang warna oranye tu. Okay, so EMA 45 ni dia tunjukkan yang XLE ni, dia kalau boleh dia tak nak turun bawah EMA 45 tu. So apa maksud dia ialah EMA 45 tu tengah beri support pada XLE. Pasal XLE ni lepas dia cross garisan EMA 45 ni, dia naik, dia start naik. Kita nak lukis, yes, kita nak lukis. So dia start naik. Bila dia start naik, okay, stocks ataupun index, bila dia naik, dia akan naik dengan cara naik turun. Pergerakan dia ialah naik turun sepanjang trend menaik. Sama juga kalau stock ataupun index tu nak turun, dia akan turun dengan cara naik turun. So sepanjang trend menurun tu, kita akan tengok harga dia naik turun. Dia tak ada naik. Dia kalau trend tu naik, dia tak akan naik macam garisan menegak naik terus. Dia tak ada turun. Dia akan naik turun. Kalau trend tu menurun, dia tak akan turun dalam satu straight line ataupun garisan yang licin macam
macam slide, macam apa, gelongsor macam tu. Dia akan naik turun. So kalau nak tengok itu cara stok bergerak. So kalau kita nak tengok proof dia, kita boleh tukar pada candlestick dan kalau kita lihat trend ni menaik kan, tapi sepanjang dia naik tu ada naik, hijau naik, merah turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik. So kita jangan risau pergerakan naik turun tu, kita kena tengok big picture dia apa. So big picture dia kita boleh tengok guna benda yang simple macam EMA 45. So sepanjang dia naik, sepanjang ada uptrend daripada bulan, let's say lah kita ambil daripada sini kan, sepanjang daripada bulan Februari sampai sekarang ni bulan berapa? March. Okay, so kita 5 Februari sampai 5 March ni, sepanjang dia naik tu, dia ada a few times yang dia turun, and a few times yang dia turun tu dia sentuh ataupun breakthrough garisan EMA 45 yang warna oranye tu. Now selagi mana dia turun, sentuh, kemudian dia naik balik ataupun dia break, tapi lepas tu dia naik balik and dapat naik lagi ke paras yang lagi tinggi daripada tu, dia continue naik, tu maksudnya garisan tu boleh act as support ataupun boleh bertindak sebagai support pada stok yang kita tengah tengok tu. So dalam situasi ni XLE memang dapat support daripada EMA 45. Okay, so kalau kita tengok dia ada jarak pula garisan EMA 45 ni dengan garisan stok ni. So bila dia dah macam jauh tu, kalau kita buka trade kat sini, trend menaik ni masih kekal lagi, belum ada apa-apa data yang boleh tunjukkan trend ni akan mula berubah and dia akan terus turun. Pasal kalau dia nak turun, dia akan tunjukkan tanda-tanda dia akan turun. So selagi belum ada tanda-tanda trend tu dah berubah, kita jangan pandai-pandai kata lepas ni turun. Kita tak ada agak dalam technical analysis. Kita tak ada agak. Cara kita ialah kita cari trend. So kita tengok trend tu apa dan kita akan jumpa. Bila jumpa, kita follow trend. So kalau misalnya dia nak turun, dia akan tunjukkan tanda-tanda dia nak turun. So in this case, dia tak ada tunjukkan tanda-tanda nak turun lagi. Kat sini pun, so trend ni sedang naik. Tapi seelok-eloknya kita nak buka trade dalam trend dia menaik ni, kita nak buka trade bila dia dekat dengan garisan EMA 45 ni. Contohnya kat sini dia dah naik, kemudian dia flat sikit. Kat sini dia flat. Kat sini dia macam flat sikit. Nampak tak? Pasal sini harga dia berapa? 46.50 sen. So kat sini 46.50 sen kan. Dan dia turun lebih kurang kat situ, dia turun sampai 45.35 sen. Dan dia trade balik dekat 46.65 sen ni. So sini dia macam flat kan. Tapi bila dia flat tu, dekatkan diri dia dengan EMA 45 ni, garisan oranye ni. So kita nak trade bila dia dekat dengan garisan oranye tu, selagi trend tu masih valid. Okay, dia masih trend yang menaik. So kita buka trade bila dia dekat dengan garisan tu. Pasal kita akan maksimalkan profit kita. Dia akan naik, dia ada jarak yang lebih besar untuk naik. Dia daripada sini ke sini. Sekarang garisan tu, sekarang kat sini kan, harga dia kat sini sekarang. Sekarang harga dia 52. Kalau kita buka trade kat sini tadi, bila dia dekat dengan garisan EMA 45, okay, jom kita delete yang lain ni. Banyak ni garisan, buang ni semua. Okay, so dekat sini mungkin kita buka trade sama here. So kita akan dapat buka trade dekat 46.52 and then naik ke harga sekarang ni berapa? 52.45. So 52.45 over 46.52. So itu keuntungan 12.7%. Okay, kita tolak 1. 52.45 over 46.52. Harga beli 46, harga sekarang 52. So sekarang dah untung 12% daripada ni bulan berapa? Tengok sikit. Tu 19 Februari sampai 5 Mac, 12.7%. Okay, tapi kita belum jual lagi pasal trend ni masih valid. So masih valid, tak payah jual, pegang. Okay, of course bila kita buka trade dalam trading, kita akan pasang stop loss pasal kita tak nak pegang stok ni bila dia bertukar arah. So kalau dia turun and kita salah dalam kita punya analysis ataupun expectation, kita jangan tambah kerugian, kita jual and get out. Okay, so so ini contoh dia, kita trade bila asset tu, bila stok tu harga dia dekat dengan garisan EMA 45 ni. Contoh katalah kita
tak nak trade macam tu, kita nak dia naik betul-betul tinggi kan, lepas tu baru kita trade. So kalau kita tunggu, kita mungkin dekat sini, kita mungkin buka trade dekat sini, gerakkan sekejap benda ni. Okay, kita kat apa benda ni. Okay, so kata kita buka trade dekat sini, tapi harga dia bukan sini lah, harga dia kat sini. So kalau kita buka trade dekat sini, dia jauh daripada garisan EMA 45 ni. So harga dia ialah, kalau kita buka trade dekat situ 48.22. So 52, sekarang harga dia 52.29 over 48.22. So untung kita ialah 8% kalau kita buka trade lambat sikit, pasal kita nak dia jauh daripada EMA 45. So kalau kita buka trade jauh daripada EMA 45, nampak kita untung 8%. Tapi kalau kita buka bila dia dekat dengan garisan EMA 45 macam tadi dekat sini, kita buat contoh, kita untung 12.7%. So beza dia 4.7%, lebih kurang 5% beza. Time frame lebih kurang sama. Okay, so kita baca chart kan. Okay, so ini XLE, itu cara yang kita boleh guna chart untuk cari trend, and then kita follow trend, lepas tu kita take action. Okay, so 3 cara yang mudah. Jangan lupa ni, cari trend, follow, take action. Okay, sekarang kita cuba tengok lagi satu contoh yang menarik. Kalau ada mana nak cari idea untuk stock ni. Okay, kita pergi kat sini lah. Finviz pergi website dia, homepage. Kat sini dia tulis banyak ticker, nampak ni? Ni semua nama-nama stock ni. Kiri ada, kanan pun ada. Tapi ni semua yang kalau kita trade, kita ambil kat sini, kita bahaya sikit lah, pasal mungkin company ni kecil, mungkin company ni affected by news yang mengarut-ngarut. Kita tak kenal pun company ni. So dalam technical analysis tak perlu kenal pun company ni. Tapi kita tak nak trade company yang tengah-tengah ataupun company yang kecil. Kita nak trade yang company yang besar-besar yang tak ada masalah. Okay, so kita just fokus pada company besar. Mana nak cari company besar, kita boleh tengok dekat kita boleh tengok dekat components tadi, components Dow Jones ataupun components Nasdaq ataupun components S&P 500. Lagi satu cara ialah kita boleh guna sectors. So macam tadi kita guna XLE. XLE ni represent sektor energy punya sektor XLE pun kita boleh tengok components dia apa. Kalau kita rajin, kita boleh type kat sini. Okay, dekat Google lah, and then type XLE components. Yes. So ada 10. Okay, bukan 10, ada banyak sebenarnya. Okay, baca. So XLE ada, tak tahu berapa banyak company dalam ni. Oh tu, kena kira. Number of holdings 27. So ada 27 company dalam ni. Semua energy. So ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger, EOG, Phillips 66 ni refinery, Valero refinery, Kinder Morgan ni piping, pipeline, Williams downstream, Occidental upstream, Halliburton services, Baker Hughes services, Marathon Oil, jadi dua-dua kot, upstream and downstream. So basically this is sektor untuk energy. Okay, so mana nak cari idea untuk yang lain kan. Okay, so kita boleh pergi pada sektor ETF dekat stockcharts.com, and dia akan tunjukkan semua sektor yang ada berdasarkan S&P 500. So semua stok daripada S&P 500 tu kalau dipecahkan ikut sektor masing-masing, dia akan nampak macam ni. So kita ada XLY untuk discretionary, XLC untuk tak tahu consumer kot, tak tahu apa, SLK tak tahu apa, nak tahu senang je XLK. Oh okay, SLK is technology based sector. Tadi XLC communication services. Okay, so benda ni semua ada kat situ. So kita boleh hafal kalau kita nak. Yang popular XLE, XLF, XLV, sekarang healthcare, real estate, XLRE, XLB home builders. Okay, sorry, XLB materials, home builders dan real estate. And tu lah, biasa yang penting ialah XLY, XLE, XLF, XLK,
Jangan pakai ya, pasal kita fokus, kalau kita nak teknologi kita terus pergi pada Nasdaq. Nasdaq punya ETF kalau kita nak trade is QQQ. Tu dia, tengah turun tu. Okay, buang semua garisan ni, kita zoom out sikit. Oh man, tadi salah. Tadi kita tengok guna 1 hour chart. Okay, so 1 hour chart ni sebenarnya useless. Jangan guna 1 hour chart please. Aku tak guna 1 hour chart. Kita kena guna weekly chart. Ni betul. Okay, so sebagai contoh, tadi baca carta tu betul, tapi time frame dia out, tak perasan lah, sorry. 1 hour chart ngarut lah. So, kita tak guna 1 hour chart, kita guna weekly chart. Okay, so weekly chart, kalau kita tengok daripada tahun 2015, contoh 2016 lah. 2016 harga dia lebih kurang harga dia lebih harga tinggi sikit. Harga QQQ ETF yang represent Nasdaq is 112. Hari ni harga Nasdaq 300 kat sini. So tu berapa tahun tu? Kita nak kira 15. Okay, ni hujung kan, so kira 2016 lah. 16, 17, 18, 19, 20, 21. So 6 tahun. Okay, daripada 2016 ke sekarang. Well, 5 years plus lah. Kalau nak strictly is 5 years plus. So dalam 5 tahun harga dia dah jadi tolak 1, so 167% dalam masa 6 tahun. So 167% dalam masa 6 tahun tu maksud dia apa? Setahun untung berapa persen? Tu kita boleh kira. Jom kita kira sekarang. CAGR. So kita guna website ni, omnicalculator.com/finance/CAGR. Itu kita nak tahu growth rate setahun tu berapa. Number of periods 5.5. Boleh ke guna point, tak tahu. Kita cuba jap. So start harga 112, habis dekat 301. 112, 301. So untung dia yang kita tengok 167% ni over 5 years, 5.5 years lebih kurang, ialah macam 19.6% every year. Tu average lah, dia dah average kan gains dia yang 167% tadi pecahkan ikut tahun, so it's around 19%, 19%, 19%, 19%, 19% for 5 plus years. Okay, so kalau kita letak dekat tempat lain macam ASB ataupun tabung haji ataupun mana-mana tempat lain, kalau ada fixed deposit takaful ke, for example, I don't know, maybe ada. So kita compare return dia. So investment return dalam QQQ akan bagi kita 19% every year, ataupun in total overall gain dia ialah 167%. Kalau kita buat investment sendiri dekat tempat lain, compare mana better, okay, mana yang susah, mana yang senang. Okay, ada cara yang susah untuk buat duit, and that nama dia ialah fundamental analysis. Baca semua benda, baca benda tebal-tebal, report, tengok video, tengok interview, try to teka orang ni bagus ke tak bagus nak jadi CEO company tu. Agak susah sebenarnya, tapi some people dia suka benda tu. Or kita boleh just baca chart. Kalau benda tu tengah naik, maksudnya dia tengah naik. Kalau benda tu tengah turun, maksudnya dia tengah nak turun. Okay, so sekarang ni kita nak analyse Nasdaq ni tengah nak naik ke nak turun. Okay, so far kalau kita tengok daripada 2019 dia memang tengah naik, pasal harga dia dekat sini. Apa aku buat ni? Pasal harga dia dekat 2019 162. Sekarang harga dia 300. Memang tengah naik. Tapi persoalan dia, kalau kita masuk hari ni, dia nak naik ke dia nak turun? Itu soalan dia. Soalan dia kita tandakan nak naik atau dia nak turun. Ini yang kita nak tahu. Mana nak pergi lepas ni? So kalau kita tengok, untuk tu kita kena tengok dia punya trend line. So trend line ni macam gini. Okay, kita connectkan dia punya lowest point ni. Ada support kat sini, ada support kat sini.
So support dekat sini bukan, kita boleh letak harga dia, harga support dia adalah 167 and then kat sini 264. So sepanjang dia naik tu dia jatuh, and then dia dapat support bila dia jatuh dekat 167, dan lepas tu dia naik balik, and then dia jatuh, dia dapat support dekat 264. 264 ni dia dapat support dekat situ 2 kali, kita tandakan. This is the first time dia dapat support dekat 264. Nampak tak? Kan? And second time dia dapat support dekat 264 kat sini. Okay, 2 kali dia dapat support dekat 264. So that's a good support line. Kalau 3 kali lebih lagi bagus, lagi banyak kali dia dapat support dekat situ lagi bagus. And kita tengok momentum, kita guna RSI untuk momentum, RSI 14. Every time guna RSI, tandakan dia punya 50% level, pasal itu neutral. Okay, so momentum ataupun sentiment traders, positif ke negatif, kita boleh tengok sama ada RSI ni dekat atas 50% ataupun bawah 50%. Most of the time, daripada sini ke sini, daripada kiri ke kanan, most of the time dia dekat atas 50%. Sekali je dia turun bawah 50%. So itu maksudnya trend tu tengah menaik. Janganlah trade turun ya. Bila nampak benda naik, jangan trade turun. Okay, situation dia sekarang, dia nak naik ke turun lepas ni, kat sini ni. Kita nak tahu kat sini March nak naik ke turun. Okay, ini interesting sikit pasal dia biasa masa dia naik kan, masa dia trend dia kuat naik kan, yang latest punya apa tu boleh klik what is going on. Okay, jap. Okay, something wrong kat situ. Kita kena buang kotak biru ni, tapi dia tak nak pergi tempat lain, so kena hack jap benda tu sekejap rectangle ni ngarut ni. Okay dah, senang trading view. Yes. Okay, dekat sini masa dia tengah naik kuat, dia most of the time dekat sini, tapi this time dia dah turun keluar dari kotak ni. Dulu dia keluar, naik balik. Masa dia naik balik tu, dia dapat support dekat sini, dekat RSI 54.95 54.95. Dia naik, dia turun. This time dia turun, first dia keluar dari kotak biru ni, and then second dia cross 54.95 punya support line dekat RSI 14 ni, and sekarang dia dekat 50.23. RSI sekarang dekat 50.23. So in this situation, first ni perangai dia dah lain macam sikit untuk Nasdaq kat sini perangai dia lain macam sikit. And then kita tengok dari segi harga pula, buang dua dari segi harga pula, kita tengok dia dah, kalau ini trend line menaik dia kan, dia dah cross that trend line. Okay, so ini early signs that kita kena re-evaluate. Okay, tapi trend tu belum bertukar down lagi. Sebab kalau dia down, dia akan tunjuk banyak benda, antaranya ialah momentum akan berada somewhere down here, and then bila dia naik pula, dia tersekat, dia turun balik. Okay, tu antara signal yang kita boleh dapat. And then bila dia turun ni pula, dia naik balik, tapi dia tersekat, and then dia turun balik. Tahu? So naik, maksud dia akan turun, lepas tu dia naik balik sini, tapi dia tak dapat naik all the way up, dia tersekat pasal ada resistance kat sini, contoh. Dan dia turun pula lepas tu ke level yang lagi rendah. Tahu? Okay, so tu signal dari segi price chart yang trend ni dah bertukar ataupun sedang nak mula trend menurun. Ni RSI pun kita boleh nampak momentum perangai dia dah bertukar. Okay, tapi at the moment belum lagi. Uptrend ni masih valid. Kita tak tahu support dia dekat mana lepas ni. Dia beza daripada sini, yes, tapi kalau ada downtrend
RSI ni bunyi dia macam gini. Daripada kiri ke kanan bunyi dia macam gini. Kalau downtrend dia akan bunyi macam ni. Saya bukan baca chart ni, saya tengah create situation. Bunyi dia macam ni. Overbought tu maksudnya kat atas 70%, oversold dekat 30%. So bunyi dia overbought, neutral, oversold. Daripada oversold tadi, neutral, below neutral, oversold. Neutral, oversold. Neutral, oversold. So bunyi dia lebih kepada bawah 50% line tadi. So kalau ada trend menurun lepas ni, RSI kena duduk kat sini. Tu baru kita kata trend menurun. Ini harga obviously akan bertukar. Dia akan jadi lagi rendah. Semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Tu trend menurun. Sekarang belum berlaku. Sekarang trend tu nampak macam dia lain sikit, tapi uptrend tu masih valid. Pasal kalau dia tak dapat support daripada trendline sekalipun, trendline kita ialah yang ni tadi. Ni trendline kita. Kalau dia tak dapat support daripada garisan ni sekalipun, dia masih ada garisan EMA 45 untuk support. Pasal kat sini kita tengok ada banyak kali dia dapat support daripada EMA 45. Sini sekali. Banyak nak lukis penat 2 3. Ok, ni dia bridge betul. Kalau kita ada stop loss, kita dah jual, so kita tak rugi banyak sangat. 7% maximum yang aku recommend. So dah lama dia tak dapat support daripada EMA 45. So mungkin dia turun, and mungkin dia akan dapat support dekat sini. And then lepas tu dia naik balik, and trend naik tu bersambung. Dia berterusan. So bila trend tu berterusan, and trend tu ialah trend yang menaik, kita janganlah trade macam benda tu nak turun. Okay, so ini dalam video ni kita guna example XLE dengan QQQ untuk tunjuk cara baca chart. Kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya. Kalau tidak, jangan lupa kita sentiasa cari trend, follow trend and take action dekat Traderfit. Kalau korang nak belajar lagi, join aku dalam next webinar. Follow and share and subscribe pada channel ni. Okay, so assalamualaikum, jumpa lagi.